Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, ya, yang saya muliakan kawan-kawan sekalian, kami yang bersama sekalian, kawan-kawan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dapat kita sambung pembacaan akhlak seorang muslim di muka surat 284. Kita berhenti tempoh hari. Tempoh hari kita berhenti berkaitan cerita tentang Nabi Yusuf, ya, tentang kemuliaan yang ada pada Nabi Yusuf, kesabaran yang ada pada Nabi Yusuf, ya, bagaimana dia dikhianati oleh abang-abang dia, buang masuk dalam telaga, kemudian dijumpai oleh kafilah, tapi tidak dihantar balik ke rumah, malahan dibawa ke Mesir dan dijual. Dia duduk dengan orang yang membeli dia itu, seorang menteri, yang akhirnya dia dituduh berlaku curang dengan isteri menteri tersebut, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Baik, ini sambungan dia terus. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sebagai berikut. Ya sahibani sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa billah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Yusuf. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara. Ini bukan sahabat sepermainan, ini sahabat sepenjara. Yang duduk sama dengan dia itu ada dua orang juga yang kena penjara. Memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang mana satu lebih baik? Dalam bab ini ulama kata apa? Ini yang kata Nabi lah, kata Nabi yang kita mesti semua contohi. Dalam apa keadaan sekalipun dakwah mesti berjalan. Walaupun duduk dalam penjara, dakwah mesti berjalan. Dakwah yang pertama sekali apa yang kita nak sebut dulu, Allah itu esa. Ajak kepada beribadat kepada Allah. Tinggalkan Tuhan yang berbeza-beza, yang kita yang bagi nama. Tuhan-Tuhan semua kita yang bagi nama. Apakah yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Yang kita sembah tu, yang kita sebenarnya bagi nama Al-Lata, Wal-Uzza, Wal-Manata. Tu zaman Nabi dulu ada berhala-berhala itu kan, yang diberi nama. Hari ini pun macam-macam. Masyarakat Greek dulu pun macam-macam nama.
Dia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tak ambil tuli. Jadi yang paling betul itulah Allah sembah Allah yang satu. Itulah yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Ketika dia di penjara pun dia masih lagi giat bertakwa. Bukan dulu dia nak maju itu tidak. Dan dari riwayat para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, kita dapat melihat bahawa kedudukan dan martabat tinggi di sisi Allah selalu seiring dengan beratnya beban tugas yang dihadapinya. Itulah lagi berat ujian, lagi kedudukan itu hampir dengan Allah. Maka dia itu dia naik makin tinggi. Jadi bila ada ujian dari Allah, terima dengan sebaik mungkin. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna al-'abda idza sabaqat lahu manzilatun falam yablugha bi'amal ibtalahu Allah fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi thumma sabara 'ala dhalika hatta yablugha al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah 'azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Seorang hamba yang martabatnya telah ditetapkan oleh Allah, kemudian hamba itu tidak dapat mencapainya. Allah dah tetapkan martabat yang tinggi, dia tidak dapat mencapai martabat itu dengan amal perbuatan. Maka Allah akan menguji hamba itu melalui tubuhnya. Jadi untuk membolehkan dia mencapai martabat itu, Allah akan uji dia, iaitu melalui tubuh badannya, melalui kesihatannya, hartanya atau anaknya. Dia akan sabar dan tabah menghadapi ujian hingga dapat mencapai martabat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang banyak mengalami kesukaran ini merupakan isyarat bahawa orang itu akan menerima kebajikan dan memperoleh kemuliaan. Penderitaan dan kesukaran hidup pada hakikatnya adalah kesucian yang dikehendaki oleh takdir. Kerana dengan penderitaan dan kesukaran, hati mereka akan terhindar dari kesenangan dunia. Ada kalanya sesuatu yang dirasa pahit ternyata banyak manfaatnya. Ini nasihat kepada kita. Tabah dan sabar adalah sifat-sifat utama yang selaras dengan hukum alam dan aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitahu kepada hamba-Nya bahawa alam ini diciptakan dalam masa 6 hari. Diciptakan dalam masa 6 ayyam, dalam masa 6 hari. Padahal apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dapat menciptanya dalam sekelip mata atau lebih cepat lagi, boleh. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Boleh? Naknya bukan tak boleh. Allah nak cipta tu sebut kata jadi terus. Boleh tak? Tapi Allah buat itu dalam tempoh sitata ayyam ni pun disebut 6 hari ni pun. Ulama-ulama tafsir kata apa? 6 masa. Dia ayyam tu mewakili masa, bukanlah bilangan hari. Ada yang kata gitu dalam tempoh 6 masa. 6 fasa tu lah adalah berlaku. Sebab apa Allah buat gitu? Sebab nak menunjukkan supaya tabah dan sabarlah. Semua begitu. Allah bukan apa, orang kata tak kalut nak buat benda-benda macam tu. Kita pun kena sabarlah bila dapat apa-apa sesuatu. Manusia hidup mengalami penggantian siang dan malam. Umur dan ajal telah ditetapkan Allah. Kematangan fikiran dan kematangan tabiatnya. Kemudian barulah dia kembali kepada Tuhan yang menciptanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Suratul A'raf. Sebagaimana dia telah menjadikan kamu pada mulanya,
demikian pula dia akan kembalikan kepadanya. Macam mana kita hidup, macam itulah kita mati. Asal pun Allah cipta kita, mati pun kembali kepada Allah. Sebahagian dari umat manusia diberi hidayat petunjuk oleh Allah dengan diberi taufik untuk beriman dan beramal soleh. Ya, sebahagian dapat hidayat. Dan sebahagian lagi yang ingkar, hendaklah mereka ditimpa kesesatan, berhaklah mereka ditimpa kesesatan dengan pilihan mereka sendiri. Ya, memilih kesesatan tu sendiri. Allah kadang dia dah bagi petunjuk hidayat, tapi ada orang tak mau pilih. Ada orang tak mau terima. Bukan kata tak ada, semua ada. Semua ada. Saya baca dalam buku psikologi yang bukan Islam pun dia tulis begitu. Hatta manusia yang jahat pun yang bukan Islam, dia ada satu masa tu datang kepada dia, detik-detik suruh dia berhenti buat jahat, ikut benda yang baik. Tapi dia tak mau. Kerana kata tak ada, semua manusia ada. Semua tu ada rasa. Kita hak Muslim ni pun kalau hak duk buat jahat pun ada. Kadang-kadang lah ni pun ada juga kan. Ada hak namanya ajak buat jahat, ada juga yang tolak buat jahat, suruh buat baik, ada. Terpulanglah pada kita. Terpulang pada kita untuk menerima dan menghadapi perkara tersebut. Tabah mempunyai berbagai-bagai jenis. Ada yang berdasarkan rasa taat kepada Allah dan tabah terhadap maksiat. Ada dua. Satu, tabah dengan ketaatan. Yang kedua, tabah terhadap maksiat. Okey, tengok yang pertama. Tabah atau sabar yang berdasarkan rasa taat kepada Allah pada pokoknya ialah tabah dan sabar melaksanakan rukun Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, iaitu wajib ditunaikan dengan ikhlas seperti salat. Salat merupakan kewajipan yang harus ditunaikan. Mengenai salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu untuk mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Sabar di sini ada dua. Satu, sabar menunaikan, yang kedua sabar dengan ahli keluarga tu. Suruh ahli keluarga sembahyang, kita kena sabar lah. Daripada kecil didik anak sembahyang dan sebagainya. Hari Jumaat bawa mai dia ke masjid, ajak dia sembahyang Jumaat. Masa orang duk khutbah jangan duk sembang. Lepas tu sagi sembahyang, lepas tu ada wirid zikir lepas sembahyang, tunggu. Sabarlah, kena sabar. Ajak tu kena sabar. Puasa pun macam tu juga. Ajak kena sabar, pujuk anak, didik anak. Samalah diri kita. Apa-apa pun dalam kita menunaikan ketaatan kepada Allah kena sabar. Kena sabarlah. Nak pergi Mekah lah ni berpuluh ribu, nak boleh buat haji, kena sabarlah. Potonglah duit tu sikit-sikit, simpanlah, sabarlah. 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun baru duit tu cukup, baru boleh pi lah. Pi kena sabarlah. Bukan kata sebut-sebut tu terus jawab duit tak ada, nak pi macam mana? Oh, dia bukan macam tu. Dia buat apa pun kena sabar. Benda sikit-sikit kena sabar. Jangan tak sabar bila buat ibadat. Baca Quran kena sabar. Ada setengah tu yang ni hakikat lah, sebutlah, saya nak sebut. Ada setengah yang dah pencen baru nak mula mengaji Quran. Ada. Tapi alhamdulillah lah dia tak malu main mengaji. Bukan senang. Bukan senang juga nak sebut, nak merangkak satu, tapi sabarlah. Lama-lama bolehlah juga. Tapi kalau dah tak mau sabar mengaji sampai mati, dia tak boleh baca Quran itu, tak boleh lah. Allah berfirman lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Tu ada apa-apa hajat nak minta kepada Allah, sabar salat, sabar salat.
Solat ni dari sudut bahasa pun maksud dia doa, minta. Gitulah. Sembahyang minta, sembahyang minta gitu. Ada doa, minta. Kemudian sabar. Bukan maghrib ni doa esok subuh jadi terus. Dah kena sabar gitu. Ada sampai masa yang tepat Allah akan bagi dekat kita apa yang kita minta. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Betul ya? Orang yang sabar dan sebagainya. Ni waktu sihat ni pun berat. Ya. Dengar orang azan ingat senang nak boleh main. Oh, payah Kita tua-tua ni lah main. Dulu azan pun tak dengar dah. Dereh kata. Dengar pun tak singgah. Tu kira sihat, kuat kan? Mai tua lagu cara tua. Dengar orang azan, Allah nak boleh bangkit pun tekan meletup habis. Pinggang meletup, bau meletup, muak meletup habis. Bukan senang, nak kena sabar juga. Nak mai semayang ni kena sabar. Tu tak kira hak duk lintas ke depan. Saat abang anu dah kerja, saat pergi kereta kita orang ambil, mutu anak pula ambil, Allah Rabbi, sabar jelah. Nak kata apa kan? Nak buat ibadat. Sihat lagu sihat, sakit lagu sakit. Jadi kena sabar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memerintahkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Ni saranan Quran tentang dengan siapa kita nak berkawan, dengan siapa kita nak rapat. Inilah dia ni. Sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan pada waktu pagi dan petang. Orang tu rajin beribadat. Pi kawan dengan depa lah. Tu Tuhan dah pesan dah. Pi kawan dengan depa ni. Depa ni tak ada harap apa, melainkan harap redha Allah. Carilah orang-orang macam ni nak kawan. Masjid ni ada, masjid sana ada, masjid sini ada, madrasah ni ada, pondok ni ada. Ada kata orang-orang yang sebegini. Banyakkan kawan dengan orang-orang yang begini. Okey? Bukan orang-orang yang buang masa dan sebagainya. Ni orang ni nah. Islam telah memerintahkan manusia supaya bersikap sabar dan tabah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa manusia akan mendapat keuntungan yang besar sebagaimana firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Di mana ni nak jumpa ni? Orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Ni tak jumpa tepi jalan. Kena duk cari tempat orang mengaji, tempat orang ibadat, dengan orang-orang saleh. Kita jumpa dia ni adalah benda-benda ni. Dia mai pesan kat kita. Kawan dengan dia ni adalah sabar nak kita. Kalau berkawan dengan orang lain ke, jadi apa-apa satu, dia bukan nak tolong sabar, dia tolong perangat lagi. Duk boh api kan. Dia tak, akulah kalau aku petumbuk dah tu. Tu dia. Tu cara boleh kawan begitu, jenuh kita. Tabah terhadap maksiat merupakan, ini yang kedua, tabah terhadap maksiat. Tadi tabah sabar terhadap ketaatan, ini tabah kepada maksiat. Merupakan unsur penting dalam perjuangan membujuk rayu yang hendak menyesatkan dan dorongan nafsu syaitan yang menyuruh supaya melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda memperingatkan umatnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat, rawahu Muslim. Syurga dikelilingi perkara yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara yang merangsang nafsu. Itu dia. Syurga ni benda yang benda bukan kata benda senang, benda susah. Kena pakai baju elok,
ambil yang semayang, main masjid, semayang kena tertib, ikut orang dan sebagainya. Nak boleh bergerak, bukan senang kan. Kita ni hujan cabaran lah. Kalau di tempat lain dia musim sejuk, musim panas nak jumpa orang pergi semayang, semayang zuhur, semayang isya pun panas. Bila musim panas tu nak kena sabar. Syurga begitulah, bukan senang. Puasa sunat bukan senang, puasa wajib bukan senang. Semua tu perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Mai bulan puasa buat tarawih 20 rakaat. Buat 20 rakaat. Depa pergi panggil budak hafiz pula, Allahu Rabbi, pukul 11 pukul 12 baru nak habis tu. Bukan senang. Bukan senang nak boleh ni semua. Lepas tu buat majlis tadarus pula, duduk baca. Kita pun nak gak teringin pahala, kena duduk lah kan? Kena duduk. Maksudnya bukan senang. Sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara yang merangsang nafsu, tak ada apa masalah. Cuma satu lagi lah, guru sebutlah, syurga itu percuma, neraka itu berbayar. Syurga itu percuma, neraka itu berbayar. Nak masuk syurga percuma, tak ada yuran main masjid. Ada kutip di pintu masjid, siapa main masuk bayar RM1, tak ada. Buh tabung tu, siapa nak bubuh gitu kan. Bila nak puasa ada kena bayar duit kah? Tak ada. Nak semayang tarawih ada kena bayar duit? Tak ada. Tapi nak buat benda maksiat bayar. Nak minum arak kena beli. Nak main judi kena keluar duit. Nak pergi konsert bayar. Mana boleh masuk Binat 24 gitu dah, bayar. Bukan dia murah, beribu harga tiket kan. Sampai begitu sekali. Benda-benda gitulah. Wa huffatin naru bisyahwat, sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara yang merangsang nafsu gitu. Rela menerima sesuatu yang tidak menyenangkan dan sanggup meninggalkan sesuatu yang merangsang nafsu itu hanya ada pada orang yang tabah dan sabar. Bukan senang, bukan senang. Kembali balik kepada kisah Nabi Yusuf ketika dia berada di rumah menteri. Takkah dia digoda oleh isteri menteri kan? Tu yang kata tu, nafsu tu. Tapi dia tabah dan sabar. Dia tidak ikut benda tu nah. Ketabahan dan kesabaran lahir dari keyakinan yang mantap dan fikiran yang lurus serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya selalu berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Maksudnya berserah bulat-bulat kepada Allah. Kita tengok hari ini saudara-saudara kita di Palestin, darjah kesabaran dia. Budak-budak kecil pun sabar. Mak dia mati depan mata, ni kepala sampih sebelah. Ayah dia mati, tak ada siapa, tinggal dia seorang lah. Umur 6 tahun, sabar. Hebat. Dan sudut tu kita hebat. Dia dilatih macam mana tu semuanya, punya sabar boleh gitu. Jadi kita apa kita boleh buat? Kita tolonglah. Kita tolong dia macam ni. Ni pun ada orang duk persenda juga masalah nak tolong Palestin. Dia kata takat hang seorang nak boleh tolong apa? Betul, memang betul. Seorang-seorang kita tak boleh tolong apa kan. Kita nak pi apa? Kita nak bagi duit RM1, paling banyak RM10, boleh bagi ya, lebih pada tu tak ada. Tapi dalam bentuk apa kita boleh tolong? Beramai-ramai, berjamaah. Kalau seorang bagi RM10, duk ada berapa juta orang Islam? Banyak mana dah dia boleh dapat kan? Banyak benda tu dia boleh dapat, dia boleh dapat. Itu yang kita kata tolong tu secara berjamaah, bukan seorang-seorang. Orang nak buat sekolah main minta duit ke kita, bolehlah bagi RM1, RM10, paling kuat RM100 nak boleh buat sekolah apa, nak buat masjid apa. Tapi kalau ramai-ramai pakat bagi, boleh buat. Gitulah, tu tugas kita. Jadi apa yang patut kita buat? Ajak orang lain sama, mai tolong. Ajak orang lain sama, bagi derma.
Sabar yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut ialah sabar dan tabah orang beriman pada saat menghadapi musibah yang menimpa diri, harta, kedudukan ataupun keluarganya. Itu semua merupakan ujian hidup yang kita tidak boleh lari daripadanya. Apabila manusia terkena musibah, seorang muslim dia akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan meratui, tak. Dia akan serah kepada Allah. Musibah itu akan dirasakannya tidak berat dan tidak pula menyakitkan. Orang yang berdamping dengan Allah, menyerahkan musibah kepada Allah, dia tabah. Tapi orang yang jauh daripada Allah, bila kena musibah, bunuh diri. Yang banyak duk bunuh diri tu, kes-kes bunuh diri tu, kebanyakannya kena ujian lah. Tak tahan dengan ujian, dah tak sanggup, bunuh diri. Tu dia begitu ya. Tapi kalau kita yakin Allah itu ada, kita dekat dengan Allah, tak bimbang. Sebab tu pentingnya hubungan kita dengan Allah. Banyak pengalaman yang menunjukkan bahawa keyakinan yang teguh dan kuat dapat mengalahkan kepedihan dan kesakitan. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan jauh dari orang yang beriman selama keyakinan agamanya tidak luntur dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebab itu bila ada yang kena musibah sesama kita, pilah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita pergi pesan dekat dia dengan kebenaran, pesan dekat dia dengan kesabaran. Duduk dia, jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia supaya dia tenang. Tak adalah syaitan meduk goda dia. Duk suruh buat benda-benda yang tak elok. Takut dia pergi duk bunuh diri ke, buat apa ke, berlaku dekat adik-beradik dia ke apa, pergi balas dendam pula, pergi duk bunuh orang ke apa semua. Tu dia tak boleh tahan sabar. Mengenai perkara itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Sikit ya. Yang Allah uji itu sebenarnya sedikit ya. Sedikit perasaan takut kepada musuh. Dan dengan merasai kelaparan, diuji juga dengan kelaparan. Makanan tak masuk, tepung tak masuk, nak buat roti apa? Berapa ramai yang duduk di sana tak boleh makan, kelaparan. Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda, habis harta benda tak ada, musibah timpa, hujan ke apa ke, semua boleh berlaku. Banjir mai habis, dengan rumah-rumah sekali hanyut, boleh. Dan jiwa begitu juga, nyawa adik-beradik kita dan sebagainya diuji, habis tak ada depan mata, mati. Serta hasil tanaman, samalah juga dengan orang buat bendang ke, orang duk pi motong ke, Tuhan uji. Main kena musim hujan lebat, kawan motong tak ada apalah, tak boleh nak buat pom, tak boleh kan. Tuhan uji. Samalah dengan orang yang buat bendang pun Tuhan uji. Tu tak kira binatang makhluk perosak mai lagi ke macam mana, wallahu alam, tak tahu apa akan berlaku. Tuhan uji, tapi kena ingat dalam Quran dia sebut apa? Sikit. Tuhan uji sikit. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tu bila kita sabar ada benda gembira, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka berkata, apa dia kata? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Allah, dari Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayatnya. Okey, ni jelas orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Jadi perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita sebut bila-bila pun.
kena musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kiralah musibah apa pun. Kadang bila kita sebut, dia tahu, ustaz, bukan ada orang mati. Ada bukan sebut inna lillah ni nanti mati. Tak mati, jatuh tangga tergelincang pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pulangkan balik kan. Dia kata jatuh tangga ya, bukan mati. Tak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu maksudnya musibah. Ummul Ala meriwayatkan sebuah hadis dari sebagai berikut, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridatun faqala ya Ummul Ala abshiri fa innal muslima yadhhabu Allahu bihi khataya kama tudhibun naru khaysul hadid wal fiddah. Ketika aku sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Kemudian baginda berkata, bergembiralah engkau wahai Ummu Ala. Ketika itu seorang muslim menderita sakit, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dosa-dosa kesalahannya seperti api menghilangkan karat besi dari perak. Dan perak. Dia gitu. Bila kita pergi ziarah orang sakit di hospital ke di rumah, ataupun masuk dalam grup WhatsApp ke apa semua, abang kata orang tu sakit, orang ni, apa kita nak ucap? Semoga Allah ampunkan dosa-dosa dia. Tu. Kita pun kalau kena sakit ke kena apa pun, kita kena ingat balik sakit yang Tuhan bagi kat kita tu, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kebanyakan orang gitulah, meninggal ada sakit. Ada setengah tu kena stroke 8 tahun, 9 tahun duk terlantar gitu. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa dia. Tu lah tu. Tu yang kata hadis awal tadi tu, bila Allah dah tulis dia pada satu-satu maqam, satu-satu kedudukan, dengan amal ibadat dia tu dia tak boleh sampai. Allah uji dia, uji pada tubuh badan dia. Apa dia? Sakit lah. Bila dia sabar tu, martabat dia makin naik, makin naik, makin naik, maka dia dapat yang elok. Sebab itu bila kena sakit, ingatlah itu adalah ujian Allah kepada kita untuk buang dosa-dosa kita. Ya tak? Kadang kita tak sakit tapi duk jaga mak ayah kita sakit. Sama lah juga. Nak pi mana pun tak boleh duk jaga dia ya. Ujian. Mudah-mudahan martabat kita makin naik dan makin tinggi. Jadi penyakit dosa-dosa kita itu akan hilang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yarda li 'abdihi al-mu'min idza zahaba bi safiyhi min ahli al-ardi fasabara wahtasaba bi thawabi dunal jannah." Sesungguhnya hamba Allah yang beriman, sabar dan tawakal, setelah meninggal dunia dia akan dikurniakan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Nah, bila dia hidup, dia sakit, saya dok pesan banyak kali dah. Kalau kita tengok orang yang sakit lama, lepas tu dia meninggal dunia, jangan duk kata apa kat dia lah. Kita tahan padan dengan dia. Sakitnya tu dulu buat orang sampai tak peduli. Dah. Tu Tuhan bagi kat dia ujian tu, habis tu. Tak ada apa dah. Dosa dia apa semua tu habis. Betul. Dulu dia memang dia tak bagus. Kita kata mungkin dia jahat ke apa. Betul. Tak tu betul. Kan? Semua orang kata. Tapi bila Tuhan bagi dekat dia sakit, mungkin dia ketua jabatan buat nanya dekat anak buah dia, lepas tu dah pencen sakit teruk, anak buah mana kata, padahal dulu masa kerja dia bos kami, buat kami macam-macam. Betul lah, hak tu betul, siapa pun tak nafi. Tapi kena ingat hang tu. Hak ujian hak dia dapat tu Tuhan bagi dekat dia tu buang dosa dia tu. Duk buang dosa dia tu. Esok-esok dia mati walaupun dia pernah buat tak elok, dapat masuk syurga. Kita hak duk mengumpat kat dia, pahala kita semua bagi ke dia. Dia ada hadis tau, saya baca itu. Tapi sekali pintas lalu. Ada seorang tu bila di mahsyar, tak tahu dia tengok dia boleh pahala banyak. Dia pun tahu dia ibadat banyak mana. Lepas tu dia tanya kepada Allah. Dalam bahasa kita lah, dia kata, "Ya Tuhanku, ni pahala ni main mana?" Allah jawab apa? "Oh, ni hak orang semua.
Depa duk kata dekat hang, lah hang boleh lah. Tu dia. Boleh kan? Boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Orang duk kata dekat dia, orang kata dekat dia. Kita jangan duk kata kat orang lah. Jangan duk mudah kata kat orang. Dia, saya sebutlah benda ni. Dia bila ada ta'assub kepartian politik, mula dia nak kata kat orang. Orang ni kata orang kata orang ni. Tak berhenti. Dia pada belum pilihan raya, habis pilihan raya, dah buat kerajaan, pun tak habis lagi. Dia tak boleh sentuh sikit, kira nak kata kat orang. Kita duk kata kono, esok-esok tengok depa mau masuk syurga. Kita duk main masjid, duk buka kitab tak dah. Orang nak tahu masuk dalam neraka. Awak pahala kita habis duk pergi kat orang. Penat duk main mengaji, penat duk main semayang, pahala tu boleh kat orang. Jangan jadi lagu tu muflis, apa pun tak dapat kan. Benda kalau kita nak cerita hal kebenaran, ada kita belajar dah macam mana nak cakap benda tu salah, benda ni betul tak ada masalah, boleh. Tapi nak mengumpat, nak mengata kat orang tu tak boleh. Dia samalah sebut peribadi orang. Dalam kitab Adabul Mufrad ada, baru ni ada Saudah, isteri Nabi ketika musim haji, ketika haji dia nak pergi Muzdalifah, dia minta izin kepada Nabi. Hadis tu Aisyah yang riwayatkan. Dia minta izin dekat Nabi, dia nak pergi dulu. Sebab apa? Adalah sebab dia. Maka Nabi izinkan dia bergerak dulu pergi ke Muzdalifah. Aisyah kata apa? Sebab Saudah ni apa? Saudah ni dia seorang yang gemuk, isi banyak. Kalau nak ikut perkataan tu boleh tak? Tak boleh. Piduk kata kat orang gemuk, hang ni gemuk, hang ni kurus, hang ni hitam, hang ni putih, tak boleh. Ni renjong lah piduk kata kat orang tu, tak boleh. Tapi benda tu pasal apa dibolehkan? Hak tu nak cerita betul. Saudah minta izin pasal apa? Pasal badan dia tu gemuk, jadi dia jalan lambat. Dia tulis dalam hadis tu, dia kata apa? Gemuk dan lambat lah, maksudnya pergerakan. Boleh lah. Jadi dia nak bergerak awal. Tak macam Aisyah, cerdas. Aisyah masa Nabi wafat, umur dia pun 18 tahun. Kemas 18 tahun. Kita tengok dia lari dengan budak 18 tahun, kalah awal lagi. Dia tak apalah, dia kemas, dia boleh buat haji, dia tak ada apa masalah. Tapi depa ni payah sikit. Jadi minta, boleh tak nak sebut benda yang macam tu? Boleh, tak ada masalah, boleh sebut, sifatkan dia. Itu bukan mengumpat, itu nak cerita yang betul. Nama mat ni banyak dalam kampung. Mat apa? Kan? Tapi jangan duk gelak dia. Tapi bila orang tanya, kita abang kata ni mat ni kan, ni hang nak abang lah mat apa? Kalau sebut mat saja tak tahu. Lah apa? Jenuh kan. Orang Melayu semua ada ujung tu kan. Tak apalah, kita sebut, nak sebut buh nama tu, mat rimau. Tak apalah, boleh lah, faham dah benda tu kan. Kalau tak sebut tu siapa pun tak tahu. Jadi kena ada benda lagu tu. Bukan kerana nak menghina, tapi kerana nak menentukan yang itu boleh. Lain pada tu tak boleh. Jadi mulut kita jaga baik-baik. Anak lahir dari dirinya dan hidup bersamanya. Jika anak menghadapi kesusahan, ibu bapa akan turut merasa kesedihan. Apabila anaknya meninggal dunia, ibu bapa lah yang paling sedih kerana pemergian anaknya, dan mereka akan menjerit, "Ya Allah, anakku." Betul. Dia bab anak ni mak pak kalah. Mak ke tok wan ke, kalau main dengan cucu lah. Kalau mak dengan anak, pak dengan anak kalah. Anak kata nak buah pelam, lalu ke depan rumah orang, ada nampak buah pelam. Pelam tu hak orang, lalu depan rumah orang. Jadi nak buat macam mana? Mak ke pak muka tebal, pi kata, ni nak minta pelam sebiji boleh tak? Ni anak nak tak, dia tengok dia nak makan tu, tak malu tu, pi minta kan. Dia pun bukan tak mau, dia pun mau buah pelam, tapi ada dia nak minta, tak, dia malu. Tapi main dengan anak, minta juga kan. Ibu bapa yang kehilangan anak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Zat yang membuat mata dapat melihat cahaya kehidupan, itulah yang memejamkannya. Anak kita daripada boleh celik mata tengok dunia, Allah ambil balik, pejam mata, tak boleh tengok apa. Zat yang menciptakan badan dan berbagai nikmat, itulah yang akan mengembalikannya kepada asal, iaitu tanah.
Apabila ibu bapa menjerit, "Oh anakku," maka Allah Subhanahu wa taala yang mencipta anak itu telah bertitah, "Dia adalah hamba-Ku, aku lebih berhak ke atas dirinya." Ya, anak kita ke berapa ramai pun dia tu milik Allah, bukan milik kita pun. Kita diamanahkan ya untuk didik dia. Okey, kita tutup kuliah ini dengan cerita ni. Satu peristiwa telah diceritakan oleh Al-Qasim bin Muhammad sebagai berikut. Ketika isteriku meninggal dunia, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi datang kepadaku dan mengucapkan duka cita sambil menghiburkan hatiku. Gitulah, bila ada orang sedih apa semua, kita pergi ziarah. Dia berkata kepadaku bahawa pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel terdapat seorang ahli agama, pendeta lah, orang yang wara apa semua, ahli ibadat, tekun beribadat dan belajar. Isteri yang dicintainya telah meninggal dunia. Beliau sentiasa sedih dan akhirnya beliau mengurung diri di dalam rumah. Dia jadi stres, tertekan, isteri meninggal dunia, duduk dalam rumah tak mau keluar. Peristiwa tersebut kemudian didengar oleh seorang wanita Yahudi. Lalu dia datang ke rumahnya. Dia pergi rumah kawan tu, kawan yang tadi yang kuat ibadat tu tadi. Dari pintu dia memberitahu bahawa kedatangannya bermaksud hendak sesuatu. Setelah dipersilakan masuk, wanita itu berkata, "Aku datang untuk bertanya soalan." Yalah, sebab dia pergi jumpa orang alim, jadi ada soalan dia nak tanya. Kemudian ahli agama itu bertanya, "Apa soalanmu?" Wanita Yahudi menerangkan, "Aku meminjam perhiasan dari jiranku, pinjam emas, gitulah, gelang ke rantai ke apa. Setelah beberapa hari aku pakai perhiasan itu, kemudian jiranku datang meminta kembali. Pakai pi kenuri, balik jiran pun minta balik. Adakah aku patut kembalikan kepadanya?" Dia pinjam hak orang, dia pakai, berasa berkenan, elok. Lepas tu bila orang main minta balik, dia pergi tanya, "Patut tak patut aku bagi balik kat kawan tu?" Dia pergi pinjam kat jiran dia. Ahli agama itu menjawab, "Ya, demi Allah, engkau harus mengembalikan dia. Mestilah. Barang kemas tu hak orang, hak jiran. Dah pinjam, bagi baliklah." Jawapan itu disanggah oleh wanita Yahudi. Wanita Yahudi kata, "Taklah. Tetapi barang itu sudah beberapa waktu lamanya ada di tanganku. Tapi dah pakai dah. Banyak hari dah duduk dah dekat dia. Pasal apa nak bagi balik?" Dijawab, orang alim tu lah jawab, "Engkau wajib mengembalikan barang itu kepadanya." Dia duduk tengkak lah dengan perempuan tu tadi. Perempuan tu kata tak gaduh bagi balik, dia kata mesti bagi balik. Jiran dia duduk main tuntut. Akhirnya wanita Yahudi itu berkata, "Mudah-mudahan Tuhan mengasihani diri engkau. Mengapa engkau kecewa jika sesuatu yang dipinjamkan Allah kepada engkau itu diambil kembali?" Nampak tak? Kena faham lah. Sedangkan engkau tahu bahawa Allah lebih berhak daripada engkau. Artinya isteri dia tu tadi, Allah bagi pinjam ya. Bila Allah ambil balik, apa yang nak kecewa? Memang hak dia. Dia bagi kita pinjam. Ahli agama itu dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh wanita Yahudi dan menyedari kekeliruan sikapnya. Di situ dia sedaplah. Memang dia salah. Sebenarnya apa yang ada kat kita, sebab tu disebut yang paling mudah sekali apa disebut, dunia ini adalah pinjaman. Dunia maksudnya semua apa yang Tuhan bagi kat kita tu semua adalah pinjaman. Rumah ke, kalau dah dia terbakar, Tuhan ambil balik lah, Tuhan bagi pinjam kenderaan ke, harta benda ke, duit ke, anak pinak ke, kesihatan pun Tuhan bagi pinjam kat kita. Sah ya. Jadi di sudut tu kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Bukan senang lah. Sabar tu bukan di mulut tapi perbuatan. Dan kena ada kawan-kawan yang sama dengan kita untuk membantu bagi orang yang terkena musibah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.